Sebahagian ulama mengatakan orang yang meninggalkan salat dengan sengaja dalam keadaan dia malas, dia menjadi kafir. Bila kita berbicara tentang salat, sebenarnya setiap Muslim perlu untuk melaksanakan salat, dan ia adalah perkara yang sangat-sangat besar dalam Islam, yang mana ramai di kalangan para ulama-ulama ahli sunnah menulis buku yang khas berkaitan dengan salat. Antaranya Imam Ahmad bin Hanbal menulis kitab As-Salah, membawa hadis-hadis yang berkaitan dengan salat. Begitu juga Al-Fadl bin Dukain juga menulis kitab As-Salah. Begitu juga Muhammad bin Nasr Al-Marwazi menulis kitab Ta'zim Qadri Salah. Kesemua mereka membawa riwayat-riwayat daripada Nabi, riwayat-riwayat daripada salaf untuk bercerita tentang kepentingan salat. Maka sebab itu kita lihat, walaupun Islam sudah sampai ke negara kita ni, boleh kita katakan beribu tahun lah, ataupun beratus tahun, tetapi perbincangan tentang salat itu masih berlaku, kerana ada di kalangan kita yang kadang-kadang tak berapa nak mahir lagi hukum hakam salat. Boleh? Tolong ni. Saya tak bawa pointer tu, saya terlupa. Patutnya saya bawa pointer. Baik. Hukum persyaratan salat berlaku pada malam Isra' dan Mi'raj, ini semua kita tahu. Bukanlah bermakna sebelum daripada malam Isra' dan Mi'raj tu Nabi tak salat. Nabi salat. Nabi salat pada waktu pagi dan Nabi salat pada waktu petang. Tapi berapa rakaat tidak diketahui dalam riwayat yang sahih. Cuma yang kita tahu, salat yang Nabi lakukan sebelum daripada Isra' dan Mi'raj, bentuknya 1 kali rukuk, 2 kali sujud. Macam kita. Macam kita salat hari ini. Cuma berapa rakaat? Wallahu ta'ala a'lam. Tidak diketahui seperti mana yang disebutkan oleh penulis. Okay, next. Baik. Definisi salat ni saya rasa semua pekat dah tahu belaka, iaitu perbuatan dan perkataan yang tertentu dimulai dengan takbir, disudahi dengan salam. Maka kalau kita tengok dalam empat mazhab pun itulah takrif mereka. Maksudnya salat ini bermula dengan takbir. Bila kita takbiratul ihram, maka bermulalah salat. Baik, next. Itu dalam istilah lah, dalam bahasa sebenarnya banyak lah. Ada yang bermaksud doa, ada yang bermaksud minta rahmat. Itu yang kita kata Allahumma salli ala Muhammad. Selawat tu. Selawat tu bermaksud daripada perkataan salat. Baik. Kemudian dia keluar yang muka saya pula. Tak apa. Baik. Hukum meninggalkan salat. Yang ni penting, tuan-tuan. Ulama berbeza pendapat tentang hukum meninggalkan salat. Sebahagian ulama mengatakan bahawasanya orang yang meninggalkan salat dengan sengaja kafir. Dia tinggal salat dengan sengaja. Orang sebab tak salat, malah kafir. Sebelum daripada itu kita kena tahu, ulama tidak berbeza pendapat tentang orang yang tinggal salat dalam keadaan dia ingkar kefarduan salat. Katalah satu orang dia ingkar kefarduan salat, yang ni sepakat ulama kafir. Macam mana ingkar kefarduan? Orang tu pasal tak salat. Salat bukan wajib pun. Bila disebut macam tu, kafir. Sepakat para ulama. Tetapi orang yang meninggalkan salat disebabkan oleh malas. Pasal tak salat? Belum sampai suruh. Contoh. Belum sampai suruh kan? Yang ni kita katakan ulama berbeza pendapat. Sebahagian ulama mengatakan orang yang meninggalkan salat dengan sengaja dalam keadaan dia malas, dia menjadi kafir. Kerana ada hadis daripada Nabi SAW yang mengatakan perbezaan antara kita dengan kufur. Bainar rajul wa bainal kufur tarkus salah. Pembatas antara kita orang mukmin dengan kufur adalah meninggalkan salat. Maka siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja, dia jadi kafir. Pandangan ini, kata penulis, adalah pandangan majoriti golongan salaf daripada kalangan tabi'in.
Inilah pandangan yang dinukilkan daripada Ayub As-Sakhtiyani dan juga tabi'in-tabi'in yang lain. Inilah pandangan yang glamour di sisi ulama-ulama salaf. Tetapi bila masuk zaman kemudian, majoriti ulama, bahkan majoriti mazhab fiqh mengatakan orang yang meninggalkan salat dengan sengaja kerana malas, dia tidak menjadi kafir selagi mana dia tidak ingkar kefarduan salat. Selagi mana dia tak ingkar, maka dia tak kafir. Cuma dia fasik. Pandangan ini ada asal juga di sisi salaf, iaitu pandangan Az-Zuhri, Ibn Shihab Az-Zuhri. Yang mana Az-Zuhri ketika mana ditanya, dia kata tidak menjadi kafir. Maka pandangan ni glamour di zaman kemudian. Sebab itu ulama-ulama mazhab, majoriti kata tak kafir, tetapi ada satu mazhab di kalangan 4 mazhab ni, satu mazhab Hanbali, satu riwayat daripada Imam Ahmad mengatakan orang yang tinggal salat dengan sengaja, walaupun dia malas, walaupun dia tak ingkar, dia kafir. Dia kafir. Walaupun begitu tuan-tuan, tidaklah bermakna bila disebut salat ni bila tinggal sengaja tak jadi kafir, taklah bermakna mazhab-mazhab yang lain ni tak ambil berat. Tuan-tuan buka dalam kitab fiqh mazhab Syafi'i, dikatakan siapa yang tak salat, imam ataupun khalifah ataupun pemimpin sebuah negara, boleh ambil ta'zir, boleh hukum dia, boleh pancung kepala dia. Bukan tuan-tuan lah, pemerintah. Maksudnya mazhab Syafi'i juga dalam masalah ni sangat-sangat serius, kerana salat ini merupakan perkara yang besar dalam Islam yang datang selepas daripada syahadah. Baik. Kemudian daripada itu, pandangan yang kedua, pandangan daripada Ibn Shihab Az-Zuhri juga Hamad bin Zaid. Kenapa dia terbalik? Baik. Mutaakhirin memilih pandangan ni. Ibn Hibban, At-Tahawi, Ibn Abdul Bar dan Ibn Qudamah juga memilih pandangan ni, yang mengatakan orang yang meninggalkan salat, walaupun dia tidak mengingkari, dia kata tak kafir lah. Dia tak kafir. Dia cuma fasik. Baik. Kemudian daripada itu, pandangan mazhab 4, yang ni saya dah sebut tadi. Kemudian daripada itu, baik, siap.